Selamat sejahtera, nama saya Lau Kipeng. Sebagai manusia, makanan dan minuman adalah keperluan seharian bagi kita. Kadang-kadang kita akan membeli makanan dan minuman di kedai makan. Dalam hal ini, straw adalah benda yang memudahkan peminuman kita. Tetapi, penggunaan straw boleh menjejaskan alam sekitar. Oleh itu, kerajaan telah melarang penggunaan straw bagi pengusaha kedai makan dan berniaga. Dan saya berasa tidak berkesan terhadap larangan ini sebab banyak pengusaha kedai tidak mematuhi larangan ini. Antara konflik yang timbul di dalam hal ini ialah Kerajaan Negeri Selangor telah meletakkan syarat larangan straw dalam lesen perniagaan. Dalam kes ini, sesiapa yang ingin memulakan perniagaan makanan haruslah tidak menyediakan straw kepada pelanggan sepanjang tempoh perniagaannya. Tetapi malangnya, Kerajaan Negeri Selangor mendapati bahawa masih ada restoran yang menyediakan straw. Konflik yang seterusnya ialah bukan semua orang setuju tentang larangan penggunaan straw. Berdasarkan kajian di Facebook, selama 59% orang responden tidak setuju tentang larangan penggunaan straw. Responden berpendapat bahawa usaha kerajaan ini untuk menggantikan straw berkenaan tidak bermakna kerana ia akan memberi masalah yang besar kepada kehidupan seharian responden. Terima kasih. Salam sejahtera semua, saya akan membentangkan tentang faktor yang menyebabkan larangan penggunaan straw plastik. Antaranya, masyarakat bersikap cuai dan tidak mengambil tahu kesan penggunaan straw plastik kepada alam sekitar, terutamanya hidupan laut. Saya akan terangkan serba sedikit berkaitan dengan isu tersebut. Menurut Statistics United Nations dan National Geographic, sejumlah 9 juta tan plastik dilepaskan ke dalam laut dan menyebabkan 100 juta haiwan marine laut maut setiap tahun. Kajian mendapatkan jika trend ini berterusan, jumlah pencemaran plastik akan melebihi jumlah ikan-ikan yang berada dalam lautan menjelang tahun 2050. Duka citanya dimaklumkan bahawa negara kita Malaysia merupakan negara ke-8 dalam dunia yang menyumbang kepada pencemaran plastik paling terbesar di lautan. Oleh itu, terdapat beberapa cadangan untuk mengatasi masalah ini. Antaranya, penggunaan straw yang diperbuat selain daripada plastik. Contohnya, straw kertas, silikon, bulu ataupun stainless steel straw. Straw kertas adalah diperbuat dengan bahan mudah dilepaskan, manakala straw silikon dan stainless steel serta straw bulu boleh digunakan untuk kegunaan seterusnya kerana ia boleh dicuci. Saya sudah mempraktikkan norma baru ini. Bilakah anda? Teori etika. Pertama, etika akhlak, iaitu mencemarkan alam sekitar dengan kaedah pembuangan dan pembakaran terbuka. Yang kedua, etika alam, melanggar skop perundangan agama, iaitu hubungan manusia dan makhluk serta alam sekitar. Yang ketiga, etika utility, membawa bencana kepada masyarakat, iaitu pencemaran. Dari segi kesihatan, bahan kimia daripada plastik akan menyebabkan kanser pada manusia. Dari sudut keselamatan, sumber makanan yang tak selamat disebabkan oleh kehidupan marin yang tercemar dengan mikroplastik lalu dimakan oleh manusia. Dari sudut komuniti dan masyarakat, mengadakan kempen katakan tidak pada penyeduh minuman dan memberi pendidikan kepada pengusaha dan premis makanan. Dan yang terakhir, dari sudut alam sekitar, iaitu gangguan terhadap ekosistem laut dan manusia. Pelajaran dari isu larangan penggunaan straw. Yang pertama, meningkatkan pencemaran. Sekiranya pengguna straw tidak dapat dikuatkuasakan dengan baik, ianya akan meningkatkan pencemaran alam sekitar dan ini akan menyebabkan kepupusan flora dan fauna. Masalah ini dapat dibendung sekiranya masyarakat tahu untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Pengajaran yang kedua, pengambilan minuman lebih banyak.
Menghirup minuman menggunakan penyedut membuatkan anda menelan lebih cepat daripada minum menggunakan mulut. Ketika seseorang menyedut minuman melalui penyedut, mereka akan hilang ketepatan jangkaan jumlah cairan yang diminum. Oleh sebab itu, anda lebih mudah mengambil gula atau alkohol berlebihan ketika minum menggunakan penyedut. Seterusnya, kos perbelanjaan yang sedikit tinggi dan denda jika tidak mematuhi peraturan. Pengusaha kedai makan akan menghadapi kos perbelanjaan yang sedikit tinggi dalam perniagaan mereka dan sekiranya peniaga tidak mematuhi larangan ini, akan dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa iaitu denda tidak melebihi RM1,000 dan penarikan lesen perniagaan. Pengajaran yang terakhir sekiranya larangan ini tidak berkesan iaitu kerosakan gigi pada pengguna. Ketika anda menyedut minuman bergula ataupun masam, penyedut plastik bertindak seperti pengantara. Disebabkan itu, cairan minum hanya menyentuh pada kawasan tertentu pada gigi sehingga menyebabkan kerosakan permukaan gigi. Okey, kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari prediksi ini adalah larangan pengguna straw bagi pengusaha kedai makan dan peniaga ini adalah tidak berkesan kerana straw yang digunakan ini hanyalah dipatuhi oleh segelintir restoran yang mempunyai jenama seperti KFC, McDonald dan sebagainya. Larangan ini juga telah berkuat kuasa pada 1 September 2017. Malah hanya segelintir kedai makan sahaja yang mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Hal ini juga akan mengakibatkan sedikit sebanyak kesan buruk terhadap alam sekitar dan pengguna.